رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 2, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 2, baris ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Segala puji bagi Allah yang menunjuk dengan wujudnya itu, dengan adanya Allah itu oleh sekalian kainat, yakni sekalian makhluk. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah tu terjemahan daripada Alhamdulillahilladzi dalla biwujudihi jami'ul kainat. Dalam kurungan tu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian wabihi nasta'in, kemudian Alhamdulillahilladzi dalla biwujudihi jami'ul kainat. Jadi segala puji bagi Allah tu terjemahan daripada Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan dengan wujudnya, wujud Allah Subhanahu wa ta'ala menunjuk oleh sekalian kainat, sekalian makhluk. Yang mana dalam kitab selepas daripada memulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disusuli dengan Alhamdulillah, sebagaimana aturan Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang keduanya Alhamdulillahirabbil alamin, suratul Fatihah kita tu kan. Dalam Al-Quran, surah yang pertama dalam Al-Qurannya suratul Fatihah. Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, disusuli dengan ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita pun ambil peseng Al-Quran jugalah. Selepas daripada memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, disusuli dengan Alhamdulillah. Yang mana kata Imam Nawawi rahimahullah, disunatkan memulai kitab yang dikarang dengan Alhamdulillah. Sebagaimana mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u bihamdillah fahuwa aqta', atau kama qala. Perbuatan yang penting pada syarak, perbuatan yang menilai pada syarak yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, perbuatan tu kurang keberkatan dia. Hak hadis bab bismillah pula, Nabi bersabda kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Tiap-tiap perbuatan yang bernilai pada syarak, yang penting pada syarak, yang tidak haram dan tidak makruh,
yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tu terpotong, yakni kurang keberkatan. Jadi perbuatan yang baik ni kena mula dengan mafhum hadis itulah. Nabi tak suruh memulai perbuatan yang baik dengan bismillah. Nabi tak suruh perbuatan yang baik dimulai dengan alhamdulillah. Hak mantuk hadisnya, hak lapar hadis, Nabi kata perbuatan tu bernilai pada syarak. Tak mula dengan bismillah, tak mula dengan alhamdulillah, terpotong perbuatan tu, kurang keberkatan. Tapi hadis tu tidaklah kata mulailah kamu dengan bismillah, mulailah kamu dengan alhamdulillah. Nabi tak kata. Nabi hanya kata perbuatan yang baik, yang bernilai pada syarak, yang tidak dimulai dengan bismillah, begitu juga tidak dimulai dengan alhamdulillah. Perbuatan tu terpotong, yakni kurang keberkatan. Tu hak maktub hadis, hak lafaz hadis. Tapi mafhum hadis, mafhumnya Nabi suruh mula dengan bismillah lah. Sebab itulah dimulai kitab dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, kerana beramal dengan mafhum hadis Nabi. Sebab apa dia kata beramal dengan mafhum hadis Nabi? Sebab mantuk hadis Nabi, hak Nabi sebut tak ada hendaklah kamu memulai, tak ada. Ada ni. Nabi kata perbuatan yang baik, yang bernilai pada syarak, yang tidak dimulai dengan bismillah. Hadis yang lain pula tidak dimulai dengan alhamdulillah, perbuatan tu terpotong, perbuatan tu kurang keberkatan. Mafhum dia, maksud dia kok kena mula dengan bismillah lah. Tu mafhum dia panggil. Dia panggil beramal dengan mafhum hadis Nabi. Hak Nabi kata ni, hak Nabi kata direct Nabi kata jelas-jelas mulailah kamu dengan bismillah. Tak ada. Cuma mafhum sahaja. Dah kalaulah tidak dimulai dengan bismillah, tidak dimulai dengan alhamdulillah, kurang keberkatan, mula dengan bismillah lah. Tu mafhum dia panggil. Mula dengan bismillah. Dia dalam bab hukum hakam ni, dia mantuk dengan mafhum ni lah hak timbul khilaf-khilaf ulama. Mafhum dengan mantuk ni lah hak timbul khilaf ulama. Sebab setengah ulama mengatakan hak mafhum bukan hak Nabi. Hak mafhum tu hak kita. Dia kot tu. Ada ni. Dia kalau bicara dalam bab-bab fiqh tu banyaklah seumpama ni. Ni bagi contoh. Tak boleh lagi banyak jadi pergi ke fiqh pula. Satu hadis Nabi kata air tidak akan jadi ni. Tidak akan jadi najis melainkan berubah. Air tidak akan jadi najis melainkan berubah. Ada ni. Hadis yang lain pula Nabi kata apabila air sampai 2 kolah, maka air itu tidak akan jadi najis. Lam yahmil khubusan. Air itu tidak akan menanggung najis dah. Tak akan jadi najis dah air sampai 2 kolah. Satu hadis air tak akan dinajis melainkan berubah. Satu hadis air 2 kolah tak akan jadi najis. Ada ni. Jadi hadis ni dia kena apa? Dia kena masuk antara dua ni. Jadi hak pertamanya Nabi kata air tidak akan jadi najis selagi tidak berubah. Jatuh tak cicak dalam air, berubah dak tak akan jadi najis. Faham di situ 2 kolah ke tak sampai 2 kolah ke janji tak berubah, tak najis kan? Tapi hadis satu lagi air 2 kolah tidak akan jadi najis melainkan air 2 kolah tak akan jadi najis. Air 2 kolah tak akan jadi najis. Tapi kalau berubah macam mana pula? Dia jadi banyak sini ni. Dia nak masuk 2 ni. Cuma dalam mazhab Syafi'i kitanya dia ambil mafhum. Hak maktub hadis air 2 kolah tak akan dinajis. Jatuh tak cicak dalam air 2 kolah tak akan dinajis. Mafhumnya
Kalau air tak sampai 2 kolah, jatuh tak cicak, air satu beldi, najis Itu mafhum. Mazhab Maliki tak pakar tu. Imam Nawawi tak pakar tu. Ada ni. Sebab apa? Sebab satu hadis lain ni, air tak akan jadi najis melainkan berubah. Walaupun air tu sedikit, jatuh tak cicak, tak berubah tak najis. Hadis tak sebut tak sampai 2 kolah. Hadis hanya sebut air 2 kolah maka tak akan jadi najis. Kalau tak sampai 2 kolah, kalau tu mafhum. Bukan Nabi sebut. Itu akal tu. Sekarang Nabi kata al-ma'u iza balaqul latain lam yahmil khubusan. Air sampai 2 kolah takkan dia najis. Kalau dah apa 2 kolah, tak boleh Siapa kata? Itu mafhum kita. Tapi mafhum pun ambil daripada mafhum hadis. Dan Nabi kata 2 kolah takkan dinajis. Maksudnya kalau tak apa 2 kolah punah lah airnya. Jadi walaupun mafhum tu maksud tu bukan Nabi kata, tapi ambil daripada hadis. Pandangan Imam Maliki, pandangan Imam Nawawi, dah boleh pakai kita. Berarti setakat Nabi kata air yang sampai 2 kolah takkan dinajis. Hak kurang 2 kolah Nabi dah sebut. Sudah, tak usah bicara tu. Lepas tu ambil mana? Ambil hadis tadi. Air tidak akan menjadi najis melainkan berubah. Bau, warna ataupun rasa. Ambil kata je. Walaupun air tak sampai 2 kolah sekalipun, jatuh tak cicak, air tak berubah, buang tak cicak, air boleh pakai. Itu pandangan mazhab Maliki. Pandangan Imam Nawawi, pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, kalau air tu 2 kolah barulah bicara berubah ke tak berubah. Kalau air tu tak sampai 2 kolah jatuh najis mata-mata walaupun tak berubah. Tapi kenapa timbul gitu tu? Timbul kerana mafhum tu lah. Nak ambil ke tak? Hak mantuk, Nabi sebut air boleh sampai 2 kolah tak najis. Kalau berubah najis sebab ambil hadis lagi. Air selaut sekalipun, kalau berubah najis sebab ambil hadis lagi, air tidak akan dinajis melainkan berubah. Mana walaupun 2 kolah, kalau berubah najis. Pandai ni. Timbul situ hak mafhum ni. Hak Nabi mantuk, Nabi sebut. Tapi mafhumnya macam mana? Dia panggil mafhum mukhalafah dia. Air 2 kolah tak akan dinajis. Mafhum mukhalafah sebaliknya, kalau tidak sampai 2 kolah najis. Tapi kalau tak sampai 2 kolah jadi najis, ada ke Nabi kata? Nabi tak kata. Itu hanya mafhum mukhalafah saja. Jadi hak mantuk mafhum ni. Tu hak pekoh jadi banyak khilaf tu. Hak pekoh jadi banyak khilaf. Kita kadang-kadang ulama berbeza pandangan ni kita pelik. Nabi seorang, hadis Nabi je apa jadi tak boleh sama. Dia punca di situlah. Jadi hak kita memulai dengan bismillah, dengan alhamdulillah, kerana beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalaulah kata perbuatan yang baik dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, jadi kalau mula sungguhnya beramal dengan hadis, mula bismillahirrahmanirrahim lah. Lepas tu alhamdulillahillazi dalla biwujudihi jami'ul kainat. Hak tu jadi dak mula dah lah. Dak mula dah tu. Kalau betul-betul lah nak beramal dengan hadis Nabi, memulai beramal dengan mafhum hadis Nabi, mulai dengan bismillah, mulai dengan alhamdulillah, nampaknya beramal satu je lah, bismillah je lah. Sebab dia mula sungguh. Alhamdulillah ni mengiringi dah, tak jadi mula dah lah. Nak buat apa ni? Nak jadi mula dua-dua. Tindih ya tau. Tindih. Tulis bismillahirrahmanirrahim, lepas tu tulis alhamdulillahillazi dalla biwujudihi jami'ul kainat tu balik atas tau. Jadi mula. Dia panggil mula juga walaupun mengiringi. Walaupun alhamdulillah ni mengiringi bismillahirrahmanirrahim, dipanggil mula juga, tapi dipanggil ibtida' idafi. Mula ni kalau kita nak banding dengan hak lain,
Nak banding dengan hak lain tu, mulalah tu. Mula tu nak banding dengan hak lain. Depan lagi. Tapi kalau kita mula ibtidak hakiki, hak mula sungguh juga bismillahirrahmanirrahim lah. Tu mula sungguh tu. Alhamdulillah tu dipanggil ibtidak idhafi. Maknanya nak kira dengan hak lain-lain tu kemudian belaka dah. Jadi selepas ini alhamdulillah ni masih lagi dikira mula. Masih lagi dikira beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan hak tadinya mengikut susunan Al-Quran. Selepas daripada bismillah disusuli dengan alhamdulillah. Kitab pun samalah, memulai dengan bismillah kemudian disusuli dengan alhamdulillah. Diterjemah dengan segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdu mubtada, lillah tu khabar. Segala puji lillah, mustahaqqun lillah, mukhtassun lillah, ataupun kita takdirkan dengan milkun lillah. Nak takdirkan hak khabar dia tu. Alhamdulillah mubtada, alhamdu mubtada, lillah khabar. Lillah ay mustahaqqun lillah, mukhtassun lillah, milkun lillah. Mustahaqqun lillah ni patut dia bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kata mukhtassun lillah, tertentu bagi Allah. Sekalian pujian tertentu bagi Allah. Milkun lillah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalian pujian mustahaqqun lillah, mustahak bagi Allah, patut bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhtassun lillah, tertentu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bagi yang lain. Milkun lillah, milik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalian pujian, segala pujian, kesemua pujian. Tapi kalaulah tengok kepada alhamdu tu, itu lafaz mufrad. Dia ada mufrad, dia ada tasniyah, dia ada jamak. Mufrad ni satu, tasniyah ni dua, jamak ni tiga kata. Orang putih orang apa? Singular apa? Itulah, tapi orang putih dua je tau. Singular dengan plural dua je. Kan ada tiga kau. Satu lain, dua lain, tiga kata lain. Tiga. Dua je tau. Singular dengan plural. Tak. Hak Arab ni ada tiga. Mufrad satu, tasniyah dua, jamak tiga ke atas. Tu jamak. Jadi sekarang ni alhamdu tu itu lafaz mufrad. Satu je lah. Satu je. Tetapi kenapa terjemah dengan segala puji? Terjemah dengan segala puji. Maka ulama pun bahas berkaitan dengan alhamdu. Alif lam tu, alif lamnya apa? Alif lam setengah ulama mengatakan al-istighraq. Mana apa? Meratai kesemuanya. Ada mengatakan alif lam tu alif lam lil jinsi. Jenis-jenis pujian. Dia walaupun lafaz tu lafaz mufrad, tetapi apabila masuk alif lam lil jinsi, dia membatalkan makna mufrad tu. Dia membatalkan makna mufrad. Dia jadi jenis-jenis ni banyak. Jadi banyaklah, bukan hanya satu pujian. Sekalian pujian. Jadi pujian ni banyak jenis. Ulama pecah pujian ni kepada 4 pujian. Keempat-empat pujian tu makna ni tertentu bagi Allah. Keempat-empat pujian tu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ambil daripada alif lam. Pada alif alhamdu tu alif lamnya alif lam apa? Apa tu keluar terjemahan segala puji, sekalian puji. Sebab kita ni alhamdulillah ni ialah selain daripada kita baca dalam Fatihah, kita duduk wirid semua kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Biar faham jugalah.
Sebab alhamdulillah ni besar ni, sehingga setengah ulama meletakkan alhamdulillah ni paling afdal, lebih afdal daripada la ilaha illallah lagi. Tapi kebanyakan ulamanya selebih-lebih zikir la ilaha illallah lah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Bisa dengar tak? Afdalu zikri la ilaha illallah. Syekh Tahlil tu lah, kan Syekh Tahlil kan, afdalu zikri la ilaha illallah. Tu hadis Nabi. Selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Atau kebanyakan ulama lah alhamdulillah lebih, tapi lebih sekali la ilaha illallah. Cuma kadang-kadang ada dengar tambahan oleh ni Syekh Tahlil, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada biasa dengar gitu? Kita perasan tu? Perasan kena makan tu? Kan ni ada nampak macam ada tambahan tau. Biasanya afdalu zikri la ilaha illallah. Qad aflaha man qala la ilaha illallah. Qad aflaha man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya berjayalah mereka yang berkata dengan la ilaha illallah. Kadang-kadang Syekh Tahlilnya afdalu zikri la ilaha illallah. Sekarang ni bunyi afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan gitu. Dia afdalu zikri fa'lam ni direka cipta. Reka cipta mana tu? Afdalu zikri la ilallah hadis Nabi. Fa'lam annahu la ilaha illallah tu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka hendaklah kamu ketahui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu ayat Al-Quran. Afdalu zikri la ilaha illallah hadis Nabi. Jadi dia potong hadis Nabi depan sikit tapi tak habis. Afdalu zikri depan ambil ayat Quran. Fa'lam. Nak ambil hadis sungguh, nak ambil ayat Quran, ambil ayat Quran sungguh. Jangan panggil pun disebut salah napa. Jadi sebut salah. Nak kata hadis Nabi tak, bukan hadis Nabi. Nak kata ayat Quran tak ada afdalu zikri. Ayat Quran ada fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat Quran. Ini nak kata ayat Quran lain bunyi. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi hadis Nabi pun tidak, ayat Quran pun tidak. Lepas tu dia atau panggil reka cipta. Tak payah reka cipta lah. Ambil hadis, afdalu zikri la ilaha illallah. Selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Tu kalimatut tauhid tu, la ilaha illallah. Itu paling lebih sekali. Miftahul jannati la ilaha illallah. Anak kunci syurga la ilaha illallah. Bukan hanya zikir la ilaha illallah, miftahul jannah, anak kunci syurga. Tapi akidah kita tu la ilaha illallah, itu anak kunci syurga. Kalau mulut tu la ilaha illallah, beratus beribu sehari-hari, tapi akidahnya tidak mentauhidkan Allah, tak ada bahagian syurga. Tak ada ni. Akidah tidak mentauhidkan Allah. La ilaha illallah tu dipanggil apa tu? Dipanggil kalimatut tauhid. Kalimah mengesakan Allah. Mengesakan Allah ni bukan pada zat sahaja. Tuhan Allah, Tuhan yang satu. Orang Islam pasti dah. Orang Islam pasti dah. Allah Tuhan yang satu. Nak kena jaganya mengesakan Allah pada perbuatan tu. Mengesakan Allah pada perbuatan tu asas tauhid rububiyah. Tak sebut dah mengelepas tu. Asas tauhid rububiyah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuan. Hak dia belaka. Hak berlaku semua perbuatan dia. Walaupun hanya terdetik di hati, Allah yang detikkan.
Walaupun hanya berkelip mata, Allah yang kerlipkan. Walaupun hanya bergerak adik, Allah yang gerakkan. Ni mengesakan Allah pada perbuatan. Ni kena jaga molek ni. Mengesakan Allah pada zat, clear orang Islam. Tak ada orang Islam berpegang Tuhan ada 2 3, tak ada. Tapi itu mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada perbuatan pula ni. Terdetik di hati pun Allah buat. Sama telah ikhtiar pilih hati Allah buat. Berkelip mata Allah buat. Usaha kita pun Allah buat. Diri gerak-geri waktu tu Allah buat. Bukan hanya ikhtiar usaha tak boleh bekah. Berhasil kerja kita Allah buat. Bukan berhasil kerja kita je Allah buat. Kerja kita tu pun Allah yang buat. Gerak-geri, bukan gerak-geri kita Allah buat. Bahkan berkelip mata pun Allah buat. Bergerak nadi pun Allah buat. Walaupun kita ahli sunnah wajib berpegang ada ikhtiar, wajib berpegang ada usaha, tidak berpegang ada ikhtiar usaha tu Jabariyah, sesat. Kita ni biasa ngaji sifat 20 dah. Jabariyah, Qadariyah tu nama glamour tu. Ada satu tempat saya pergi tu ceritalah Jabariyah, Qadariyah, Jabariyah, Qadariyah. Dak hurahlah. Pengong ni. Tak je dengar pun perkataan Jabariyah. Tak je dengar pun perkataan Qadariyah. Berat situ. Kita bukan mustahak nama tu. Nama Jabariyah, nama Qadariyah. Kita mustahak nak faham akidah salah pasal mana, sebab nak letak molek akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab dia Jabariyah Qadariyah selisih sikit je. Tundur sikit bukan ahli sunnah dah Jabariyah. Telajak sikit bukan ahli sunnah dah Qadariyah. Ni nak kita nak letak molek ni, kita kena tahu jugalah. Ni tak punya dengar Jabariyah, tak je dengar Qadariyah, dengar tu pelik lah. Waktu mustahak tu bab ikhtiar usaha tu mustahak. Tak je dengar Jabariyah Qadariyah, kita nak letak mana. Biarlah nama tu tak je dengar pun, kita kena tahu fahaman tu. Tidak berpegang ada ikhtiar usaha. Tu akidah salah. Namanya Jabariyah dah tahu, okey je lah. Tetapi kalau berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, pilihan dan perbuatan hamba lah pula yang berkah. Tu Qadariyah. Kata kita, walaupun kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, bukan setakat pilihan dan perbuatan tak berkah, diri pilihan dan perbuatan tu tetap keesaan Allah pada perbuatan. Hak Allah belaka. Dah kalau gitu apa? Dah kita, dah Allah belaka, kita apa laginya? Tak ada lah. Itu hakiki dia. Itu di pegangan kita. Hak kita dia cakap kita tu cakap asbab je. Tak ada salahnya. Siapa buat? Saya buat. Oh yalah saya buat, jangan takut sangat kau. Saya buat. Tu cerita zahir. Lepas tu hati pun ingat saya buat. Itu hati orang awam, tak ada salah pun. Pegangan kita tetap dah keesaan pada perbuatan la ilaha illallah. Allah Rabb, Allah Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia belaka. Mati situ. Kan rukun iman yang ke-6 kan? Semua hak Tuhan belaka, qada Tuhan belaka. Itu mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Kalau Qadariyah juga mensyirikkan Allah. Perbuatan kita. Sebab Allah letak dah kudrah tenaga di kita. Sampai masa tenaga itulah yang menggerakkan tubuh badan kita habis tu. Itu musyrikun. Khilaf ulama, pegangan musyrikun hak Qadariyah ni kafir kekal neraka, ataupun pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Pegangan yang dosa besar, pegangan yang bid'ah, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sebesar-besar amal ibadah zahir sembahyang sekalipun. Sembahyang tuan tak terima, puasa zakat haji tuan tak terima, amal sunat sudut tanyalah. Kalau akidah tu akidah Qadariyah, akidah musyrikun. Jadi kena tahulah dua ni, sebab nak letak kita ni tengah ahli sunnah wal jamaah. Siapa ke sebut Qadariyah Jabariyah tak tahu. Siapa? Tak ada pengajian.
Kenapa tidak adakan pengajian? Banyak dia punya kekangan dia. Nak buat kuliah agama macam-macam. Nak buat syarat gitulah, syarat ginilah. Siapa yang nak buat syaratnya? Orang jahil nak buat syarat. Oh, payah lalu. Bagaimana? Kita ialah kita buat satu tempat belajar ilmu dunia lah. Kita nak panggil orang mengajar tu orang hak bidang tu lah, hak pakar dalam bidang tu. Hak pengurusannya tukang atur je. Dia nak syarat orang mengajar, mu pandai ke dak ilmu nak ajar. Sekarang kau contoh buat satu sekolah, sekolah kemahiran ke apa ke contohnya, anak ajar satu-satu kemahiran, cari mereka bidang tu. Tapi ada yang menguruskan. Yang mengurusnya hanya cari bidang tu, tak seruat syarat alat macam-macam lah. Sebab kamu tak tahu isi pelajaran dia. Nak syarat apa lagi? Ni nak buat pelajaran agama di masjid, tauhid, fiqh, tasawuf asasnya. Orang yang menguruskan tak tahu reti ilmu agama nak buat syarat. Ni pun orang noh gitu. Siapa kita nak buat syarat? Nak buat syarat boleh. Dia nak ngajar tauhid, dia ngaji mana, ngaji pondok mana. Nak ngajar tauhid ni, dia ngajar fiqh, dia ngaji di mana, bidang apa. Tu tak apalah tu. Sebab kita nak pastikan dia bidang berkenaan. Ada masalah tu. Dia bukan nak buat syarat pengajian, nak buat syarat orang. Orang ni boleh kedok ni. Nak buat syarat orang. Akhirnya tempat tu kosong, tak ada majlis ilmu agama. Masjid tempat orang nak cari ilmu agama. Maknanya hak masyarakat mari masjid, dan orang-orang lain kita boleh hajak mari masjid nak belajar ilmu agama, tertutup. Akhirnya bukan orang kampung, orang ahli masjid pun akidah pun jahil tuki. Lepas tu semayang rajin, berjemaah rajin, tapi kalau akidah jahil tuki nak letak mana? Ni punah ni. Ada ni. Apa tak pernah dengar pun Jabariyah Qadariyah. Dah nak letak mana akidah kita ahli sunnah wal jemaah. Kita mengisahkan Allah pada perbuatan, tapi tetap wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pada hakikinya memang pilihan dan perbuatannya memang tidak ada, kesemuanya keesaan Allah pada perbuatan. La ilaha illallah, kalimatut tauhid. Nabi kata afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nabi kata selebih-lebih barang yang aku kata, Nabi kata, dan selebih-lebih barang yang nabi-nabi sebelum aku kata, la ilaha illallah. Ada ni, Nabi kata selebih-lebih barang yang aku kata, Nabi sendiri, dan selebih-lebih barang yang nabi-nabi dahulu kata, la ilaha illallah. Tapi ada ulama meletakkan alhamdulillah lebih daripada la ilaha illallah. Betul? La ilaha illallah kalimatut tauhid, betul. Tapi alhamdulillah bukan kalimatut tauhid. Alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah. Segala puji milik Allah. Kenapa? Kerana hak dia belaka. Bukan ada tauhid di situ. Jadi kerana alhamdulillah pun ada tauhid juga, dan tambah selagi puji. La ilaha illallah tauhid saja, tak ada puji. Alhamdulillah kapuh dua. Tauhid pun di situ, puji pun di situ. Maka lebih alhamdulillah nah, daripada la ilaha illallah. Tapi lebih belaka nak cerita. Ada pandangan seumpama tu. Sebab alhamdulillah makna apa tu? Sekalian pujian kembali kepada Allah. Hak Allah belaka. Sebab apa? Sebab apa yang berlaku tu hak dia belaka. Apa yang berlaku tu hak dia belaka. Walaupun puji-pujian tu berlaku sesama kita. Sebab 4 pujian ni Allah memuji Allah, tu kembali kepada Allah lah, tu tetap dah. Mana Allah memuji Allah dalam ayat Al-Quran tu? Walaupun kita yang baca alhamdulillahirabbil alamin, kita yang puji Allah, tapi alhamdulillahirabbil alamin tu kalamullah, bukan. Dah kalamullah, bukan Allah puji Allah. Kita betul lah kita puji Allah sebab kita baca alhamdulillahirabbil alamin.
Tapi alhamdulillahirabbil alamin tu itu kalamullah. Maknanya apa ni? Makna Allah puji Allah nah. Allah puji Allah sendiri. Boleh ke? Bolehlah. Dah kita boleh ke puji diri sendiri? Apa tak bolehnya? Kita boleh puji diri sendiri. Kalau apa yang kita puji tu hak kita sungguh, boleh puji. Ada hak kita sungguh. Oh, saya pemurah. Sebab apa? Pemurah saya bukan taufik hidayah daripada Allah. Hak harta saya pemurah ni pun bukan datang rezeki Allah. Hak saya sendiri. Boleh nak kat diri. Kalau ada hak kita sendiri ada. Kita pemurah, taufik hidayah Allah. Pemurah dengan apa? Dengan harta-harta rezeki Allah. Bukan hak kita pun. Dia nak puji kita buat apa? Lepas tu kata boleh nak puji diri, tapi hak kita sendiri. Allah puji Allah sebab hak Allah sendiri. Kita pun puji diri sendiri. Kalau hak kita sendiri boleh kan? Ada orang kata? Tak ada. Tak ada untuk nak puji diri sendiri. Allah hak dia belaka. Allah puji hamba. Ni'mal abdu innahu awwab contohnya. Innahu kana abdan syakura contohnya. Tu Nabi puji hamba tu. Nabi puji hamba. Nabi puji Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala puji makhluk Allah. Innahu kana abdan syakura. Allah Ta'ala puji Nabi Nuh. Nabi Nuh ni hamba yang banyak bersyukur. Allah Ta'ala puji Nabi Nuh. Nabi Nuh tu bukan makhluk dia, bukan hak dia. Maknanya Allah puji Allah juga. Ni kadang-kadang kita nak pasang macam hak Tuhan juga ni. Kononnya kita bukan puji diri, kita puji anak. Tapi sebenarnya nak puji diri tu. Kita puji anak. Tengok mak dia siapa, ayah dia siapa, nampak puji anak. Tapi tak benarnya tu nak puji dia. Anak saya berjuru. Tak puji dia puji anak, puji orang lain. Tapi maksud nak puji siapa sebenarnya? Nak puji dia lah, mak ayah yang pandai didik. Kan gitu? Ke kan ni? Kadang-kadang kita puji. Oh, maknanya tempat tu dia punya program berjalan lancar. Tempat tu dia puji tempat. Dia nak puji dia lah hak atur program. Dia tak kata saya ada, dia kata tempat itu bagus. Kenapa? Kerana programnya bersusun molek. Lepas tu siapa yang tu program? Saya. Dia nak puji dia. Jadi Allah puji hamba-hamba Allah, para anbiya ni Allah puji Allah sebab hak dia belaka. Kita puji Allah, memanglah kembali pada Allah. Ni termasuk pujian sesama kita ni, kembali kepada Allah. Seseorang tu banyak ilmu, seseorang tu banyak amal. Walaupun pujian tu sesama kita, hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang kita puji? Ilmu, amal. Itu semua itu Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka tu kan. Jadi walaupun pujian tu beredar sesama kita, tapi hakikinya alhamdulillah. Alhamdulillah itu hakiki dia. Kembali kepada Allah. Cuma kita nak memuji sesama kita ni kena halus sangat-sangat. Memang terkadang puji sesama kita ni sunat, tapi kena halus sangat-sangat. Sebab kita ni lemah, orang awam ni kita ni lemah. Tanpa pujian pun kita nak pelihara hati daripada wujud takabur pun kena mujahadah dah. Wujud perasaan lebih, takabur lebih daripada orang lain. Hati kita ni, hati kita bersifat beranggapan kita lebih daripada orang lain. Itu takabur. Wujud ni hati kita perasan kita lebih, bukan lebih daripada orang lain, kita lebih seorang. Serta kita lupa kelebihan yang ada kita tu nikmat daripada Allah. Tapi kalau kita rasa lebih dengan ilmu yang ada, kita rasa lebih dengan boleh buat amal ibadat sikit sebanyak, serta kita tak lupa ilmu tu datang daripada Allah, amal ibadah tu taufik hidayah datang dari Allah, itu tak panggil ujub. Sebab kita tak lupa itu nikmat daripada Allah. Sebab ilmu amal ni benda lebih. Memanglah kita kena rasa lebih.
Benda lebih, ilmu benda lebih, amal benda lebih. Kita kena rasa lebih. Tapi jangan lupa, itu semua nikmat daripada Allah. Allah boleh tarik bila-bila masa. Tu tak ambil ujuk. Ada ni. Jadi kita ni nak selamat daripada wujud takabur, kita kena mujahadah. Tu tak ada pujian. Kalau mari pujian, lagilah besar ujian. Orang memuji kita. Sebab itulah orang nak memuji ni kena halus sungguh-sungguh. Tengok macam mana orang yang dipuji. Kalau kita puji, dah lah kadang-kadang kita tak ada nak puji Dia puji diri sendiri awal-awal lagi dah. Tu kita pergi puji pula. Tu kita sendiri punah. Kita diri punah. Sebab orang yang memuji ni banyak kerosakan dia. Banyak kebinasaan orang memuji ni. Hak saya baca hak semalam. Hak di masjid Masjid Ladang, hak maghrib semalam. Kitab Penawar Bagi Hati tu. Kebinasaan memuji. Kebinasaan memuji ada 6 dalam kitab Penawar Bagi Hati. Hak saya baca semalam. Jadi kita kata memuji ni sebut baik. Kenapa nak binasa? Kenapa nak punah? Dia punah ni bukan memuji, mengeji, menghina, memaki, barulah punah. Ni memuji sebut baik. Tak, memuji sebut baik pun ada kebinasaan dia. Mengeji, menghina tu sama telah lah. Tapi kalau kita tak ngaji, memuji tu punah. Kita sebut baik pun punah ke mana? Kalau kita mengeji barulah punah. Tu kena ngaji molek. Sebab terkadang kita dituntut mengeji. Terkadang kita dituntut mengeji. Orang fasik, orang zalim, kita tak boleh puji. Kita kena mengeji. Tu kena balik pada ilmu belaka tu. Mengumpat haram ijma' ulama. Mengumpat haram ijma' ulama. Tetapi ada 6 keadaan. Dan kita Penawar Bagi Hati juga. Ada 6 keadaan mengumpat tu dibenarkan pada syarat. Bahkan ada mengumpat yang diwajibkan pada syarat. Tak mengumpat dosa pula kitanya. Tu kena ngaji lah. Mengumpat hukum asal haram ijma' ulama. Tapi ada mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Bahkan siapa tahap diwajibkan pada syarak. Ada. Kita wajib kena mengumpat. Kita wajib kena mengumpat. Itu kena ngaji dalam kitab ni panjang, dan kitab Sirrus Salikin. Sirrus Salikin tebal tu dia ada 4 juzuk, dia ada 2 kulit. Itu panjang. 6 perkara yang dibenarkan mengumpat, bahkan terkadang diwajibkan mengumpat. Kalau kebinasaan tu binasaan yang nyata, kita wajib kena cerita supaya orang lain tidak terpalit dengan kebinasaan. Itu mengumpat yang wajib. Contoh-contoh, kita nak bermesyuarat, kita nak melantik. Contoh ni, kita nak lantik bendahari masjid. Tiba-tiba ada orang cadang sianu-sianu. Kita kenal kawan tu kalau bak duit, habis duit masjid. Kalau latih dia sungguh kok. Kita kenal lah kawan kitanya. Bak lain boleh, jangan bak duit. Dia adakan orang ni dilemuh. Ada orang lemuh bak duit, ada orang lemuh bak orang puang. Dia kalau bak orang puang dia nak pergi. Kalau bak duit boleh harap. 1 sen boleh ambil. Tapi kalau bak orang puang tak boleh harap. Dia ada ni. Ni dak ni. Kalau bak duit memang tiba-tiba orang masjid tak kenal orang, nak latih orang sebagai bendahari. Kita wajib kena cerita. Wajib kena cerita. Sebab apa? Punah dia masjid lagi. Ada ni. Jangan. Bukan kata dia duit kan, duit kadang-kadang duduk bilang hilang semua 50. Kena takat lah. Allah. Ayah haji kena takat. Kata bapa dah wih polis. Allah lah, ayah haji tu tua dah wih polis siang dia. Dah.
Yang dari demo takat dia tu warna. Kita perhati lama dah. Apabila dia ada duit 50 kurang. Pandai dia buat warna tak tahulah. Cek-cek ada dalam poket 50. Orang tanda dah duit itu. Orang tanda buat macam perangkat. Ubah 50 situ, nombor berapa. Tengok-tengok ada dalam poket daripada tu. Dah nak kata kan ni. Ada ni. Oh, perjumpaan waktu tu. Ada ni. Siapa mau haji di rumah pun pelik. Ayah haji balik banyak semua duit dalam poket. Pelik lah, mari mana? Mari mana apa? Duit di rumah orang. Jadi kita tahu ni, dia tak boleh ni. Kita wajib kena cerita. Kita cerita benda yang dimarah ni mengumpat. Memang namanya mengumpat. Wajib. Kena cerita. Tengok. Bohong haram. Tapi ada ketika wajib bohong. Orang nak pukul orang. Kita tahu dia sembunyi di mana. Orang bawa kayu tu, nampak tak mamak ah? Kita nak kata tak nampak, kita nampak dia selindung sebelah tu. Tak boleh bohong ni berdosa. Tu sebelah tu. Aku tambah kata apa, tapi aku nak bohong tak boleh lah, kena cerita lah. Wajib bohong. Cerita tu berdosa pula kitanya. Kita syubhat sama menzalimi orang lain. Orang nak datang rumah kita curi. Dia paksa kita suruh tahu. Hak duit dalam rumah kita, kalau hak amanah, duit tu duit masjid kita pegang. Duit tu duit anak yatim kita pegang. Kita wajib kena bohong. Tak ada. Kalau duit kita nak cerita, kita ceritalah. Ada ni. Duit orang pegang amanah, tak ada cerita. Wajib kita bohong. Ada ni. Dia cari-cari, dia jumpa sendiri, tu biar dia lah. Kita tak kena ganti, sebab itu bukan cuai kita. Tapi kalau kita yang cerita, kita kena ganti. Duit masjid tu kita kena ganti. Duit anak yatim yang kita pegang tu wajib kena ganti. Sebab kita yang cerita. Kena bohong situ. Orang tanya kita, masa muda-muda mu dulu, mu haji minarok ke tak? Memang haji penuh minarok lah. Nak cerita tak pernah, bohong, dosa. Bukan nak cerita dah mu tanya, wajib bohong, haram cerita. Karuk-karuk kita pun arak tak kena setuh. Pada bohong tu wajib bohong, haram cerita. Tengok. Kena ngaji lah. Kalau pakai ikut kita gak, sebut kata ngupak haram belaka, sebut kata bohong haram belaka, dah ada wajib. Sama juga dengan mengaji. Ada yang dibenarkan pada syarak. Memuji tak boleh pula dah. Memang ada memuji yang tak boleh. 6 kebinasaan benar dalam kitab pernah berhati. Kita memuji berlebih-lebihan, bohong kitanya. Dok kita puji. Kita memuji hanya nak menzahirkan kita kasih ke dia. Hati kita meluap, itu riak. Kita puji seseorang, tapi hati kita puji itu nak menzahirkan kita sayang ke dia. Tapi hati kita tak sayang. Dia panggil hati meluap, itu dia panggil riak. Yang ketiga pula dah kita pernah bagi hati, kita memuji perkara yang kita tak yakini pun. Kita kata dia warak, yakin tak kita dia warak? Kita kata dia adil, yakin tak kita dia adil? Itu bawa pada dusta juga. Yang keempat, orang yang kita puji itu adalah orang zalim, orang fasik. Sama telahlah Tuhan akan murka. Tapi kita puji itu sisi kebaikan dia. Tapi dia zalim, dia fasik. Kita puji sisi kebaikan dia, dia akan lupa kezaliman, kefasikan dia. Itu kebinasaan mereka tu. Kita puji pula seseorang, tiba-tiba seseorang tu jadi ujub dengan pujian kita. Punah dia kerana siapa? Kerana kita. Waktu Nabi kata, qad qata'ta unuqa sahibi. Sesungguhnya Nabi kata, engkau telah sembelih leher kawan engkau. Sebab apa? Sahabat ni puji kawan dia. Kawan dia jadi ujub. Maka Nabi kata, engkau telah sembelih leher kawan engkau. Punah kawan engkau tu engkau yang punahkan. Sahabat ni punahkan dengan apa kawan dia tu? Punah dengan memuji. Jadi nak memuji ni kena berhalus sikit lah. Kena berhalus sikit. Memang terkadang sunat memuji. Memuji ni kadang-kadang boleh membangkitkan semangat orang.
Orang muda-muda kan, bagus kamu muda-muda mari masjid. Mana pujian kita tu boleh membangkitkan semangat. Tapi kena beralu lah, kena beralu. Kena beralu. Kalau orang muda ni ngaji tak apa. Alhamdulillah lah, boleh mari masjid ni taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala kekalkan. Tak apalah, sebab kita memuji, tujuan kita nak jadi dia ni jadi semangat. Mana orang tua ni hargai, puji orang muda-muda selalu datang berjemaah di masjid. Tambah kalau budak-budak pula. Tambah budak-budak. Memanglah dia kena memuji budak-budak ni. Tapi kena jagalah. Jangan berlebih-lebihan, dah kena pastikan yang kita puji tu tak jadi rosak, tak jadi punah dia. Ada ni. Tapi apa yang kita puji sesama kita ni, hakikatnya alhamdulillah. Sekian pujian tertentu bagi Allah. Sekian pujian milik Allah. Kita puji sesama kita pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memuji kena ikhlas, tidak ada tujuan yang terselindung. Yang dipuji pun kembalikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni nak letak sini payah ni. Puji, dia pun jawab alhamdulillah. Kita pula janganlah kita mengeji diri sendiri. Orang puji, Allah kamu puji baik, saya jahat sebenarnya. Jangan duk begitu. Kejahatan kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan kita bukan kita nak cerita-cerita kepada orang lain. Ni orang puji, dia kata saya ni orang jahat. Jangan duk waktu tu. Kalau memanglah kita ni banyak kesalahan, banyak derhaka kita. Kesalahan derhaka kita dengan Tuhan lah. Apa kita nak cerita kepada orang lain? Dan orang puji kita, lah orang puji kita kenal diri. Kita kenal diri. Sebab apa? Sebab ialah manusia puji ni kerana dia pandang zahir. Hak zahirnya Nabi kata zannu bil mu'minina hasanan. Nabi kata hendaklah kamu sangka dengan orang-orang zannu bil mu'minina hasanan. Hendaklah kamu sangka dengan orang mukmin dengan sangka yang baik. Orang mukmin kena sangka baik. Orang kafir kena beringat sangat-sangat. Kita ni orang mukmin duk sangka buruk dengan orang kafir manis leting. Ni pesen mabuk. Dengan orang mukmin sama-sama orang Islam macam-macam tomahan. Dengan orang kafir orang apa ni? Jilat. Dengan orang kafir habis. Manis semua orang kafir. Hak Nabi suruhnya zannu bil mu'minina hasanan. Zonlah kamu dengan mukmin dengan zon yang baik, sangka yang baik. Bukan orang kafir nak sangka baik. Orang kafir kita kena beringat semua. Sama telah pula orang kafir hak tunjuk belang dah. Sama telah ni. Hak kafir tu tunjuk belang pun kita kena beringat. Ni orang kafir tunjuk belang pun macam tak tahulah. Mana ni salah makan apa tak tahulah dia. Kita makan kena jaga. Bila dia salah makan ni dan jadi buih mulut tu cakap mumbu dah. Dia salah makan tu. Dia salah makan kan jadi mabuk. Jadi buih mulut. Hak tu nampak terang hak tu mabuk. Ni hak tak nampak ni. Mabuk tu salah makan. Ada benda tak makan tu, pelik-pelik makan. Apa benda yang dia makan? Beri makan sekali tahan lama. Nak cari juga pesen tu dah. Beri makan sekali je, tahan lama. Jadi apa? Jung khodam bagi sekarang ni. Tahan lama. Apa benda hok dimakan tu? Jadi pening dah, tak nak beza dah. Orang mukmin mana, orang kafir mana. Akhirnya orang Islam jahat. Orang kafir baik. Allah. Kita pandang pada keadilan dan kebenaran. Keadilan duduk di Islam. Kebenaran duduk di Islam, bukan duduk di kafir. Keadilan duduk di Islam. Kebenaran duduk di Islam, bukan duduk di kafir. Kita sama orang Islam, dia kena zon yang baik. Bila zon yang baik, kita pun puji baik. Tapi kita yang dipuji ni,
kita kenal diri kita. Malu kita dengan pujian orang tu. Malu. Kita tak sudah ceritalah hak kita sebenar macam mana. Tapi kita rasa macam Allah malunya lah orang puji kita. Jadi seolah-olahnya macam orang puji, seolah-olah ni tahi tu wangi. Seolah-olahnya gitulah. Orang tu puji bukan dan kita kan kita insaf diri, kita banyak kesalahan. Jadi orang puji. Jadi seolah-olah ni kita ni umpama tahi, orang puji wangi. Tak kemalu kita. Malulah kitanya dengan pujian orang. Dengan sebenar-benar hakikat diri kita ni Tuhan setar, Tuhan tutup. Tuhan tutup. Tuhan tutup keaiban kita. Sebab apa? Nak beri peluang kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang puji kerana dia zon baik. Kita insaf diri banyak keburukan tapi Tuhan tutup. Tuhan tutup atas dunia je. Sampai di mahsyar Tuhan akan buka seluah-luahnya di hadapan segala makhluk Allah, termasuk di hadapan para anbiya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah di mahkamah yang terbuka dengan pembicaraan yang terbuka, pembicaraan yang kuat, yang jelas, yang nyata. Tak ada tutup di situ. Atau dunia Tuhan tutup untuk kita bertaubah. Jadi hak Tuhan tutup ni kita insaf diri, orang puji kita ni kita jadi malu. Jadi kita pun usahakanlah berubah. Sebab apa dah orang kata baik, wangi, kita ni tak baik sebenarnya. Busuk kita ni, gitulah. Ada ni. Jadi kita insaf diri. Dan kita hikam mengatakan sejahil-jahil manusia ajahlun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Sejahil-jahil manusia mereka yang meninggal keyakinan barang yang di sisi dia. Ni kita sendiri kita yakin kan, kita banyak dosa, kita banyak aib, kita banyak sifat yang tak baik. Kita yakin diri kita tinggal hak yakin. Kenapa? Kerana zon manusia kepada kita. Manusia kata kita baik kerana zannu bil mu'minina hasanah, habis semua. Orang puji kita sebab dia zon kita baik. Kita tinggal hak yakin kita nak ambil zon. Dah jahil apa lagi? Kita yakin tak kita ni banyak dosa? Yakin. Banyak aib? Yakin. Orang puji tu zon. Ada ni. Zon jangkaan dia je. Tapi kita yakin diri kita. Tiba-tiba hak yakin kita tutup. Kita ambil hak zon orang. Itulah sejahil-jahil manusia. Kalau kita duduk tangga tu sungguh, orang puji tak ada apa-apa. Kita insaf diri. Dengan pujian orang tu membangkitkan semangat kita nak jadi macam orang hak puji tu sungguh. Dia kata kita baik, kita ni baik sungguh. Tapi bukan kerana orang puji, kerana Allah. Tapi daripada pujian tu membangkitkan semangat kita nak jadi berubah. Kerana pujian tu kita jadi malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malulah kerana Allah tutup keaiban kita, orang puji. Tapi Allah mengetahui kita ni banyak keaiban. Allah Ta'ala akan buka di pada mahsyar jikalau kita tidak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian sesama kita pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian pujian milik Allah Subhanahu wa taala, sekalian pujian tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mana ni yang menunjukkan dengan wujudnya wujud Allah itu oleh sekalian kainat, sekalian makhluk. Dalil tandaan Allah Ta'ala adalah oleh sekalian kainat, sekalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursali bil ayatil wadihati Sayyidina Muhammadin Al-Mursali. Faham tak nak baca warna tu? Muhammadin Al-Mursali ala Sayyidina Muhammadin Al-Mursali. Muhammadanil Mursali. Ada nucek tu lah. Tahu tak? Yang kita baca doa ni doa azan tu kan. Muhammadanil wasilata maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Ada nun kecil dia. Ni Muhammadin al-mursali. Ada nun kecil bawah tu lah. Pada ni Muhammadin ko tanwin. Tanwin ni nun mati. Pada ni
Jadi al-mursali. Mati jumpa dengan baris mati tak boleh baca. Nun hak mati tu kena tulis lah. Kena bagi bawah lah. Tapi nun tu tak ada. Di tulisan tapi di bacaan ada. Ni dia Muhammadin patu al-mursali bil ayatil wadihati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.